Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali, cikgu nak awak memperkenalkan diri awak terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang diberi ialah Siti Rukayah binti Muhammad Zain. Saya lahir di Chini Timur. Saya juga menetap di Chini Timur dan saya juga di sekolah di SMK Chini Timur. Saya ialah adik yang ke-8 daripada 8 adik-beradik, iaitu adik bongsu lah. Seterusnya saya juga mempunyai hobi membaca jika ada masa terluang. Saya membaca ni saya dapat menambah kosakata saya dan menambah ilmu pengetahuan dalam satu aspek tu lah. Seterusnya cita-cita saya ialah untuk menjadi doktor. Oleh itu ketika di tingkatan 4 saya mengambil aliran sains supaya bila saya sambung belajar di universiti ia lagi senang untuk menyambung pelajaran dalam bidang perubatan. Okey, baiklah. Boleh kamu terangkan mengenai buku yang kamu bawa pada hari ini? Buku yang saya bawa yang pertama ialah Tabiah Sentap karya Ardini Roslan. Buku ini bergenre keagamaan dan dalam buku ini terdapat 230 muka surat. Buku Tabiah Sentap ni dia sesuai untuk orang yang merasakan dirinya tak pernah buat dosa. Mungkin dia lupa yang maksum hanya Rasulullah. Seterusnya buku ini sesuai untuk orang yang merasakan dirinya tak pernah bertaubat. Mungkin dia lupa Rasulullah pun setiap hari bertaubat tak kurang dari 100 kali sehari. Seterusnya untuk orang yang merasakan umur dia masih muda, mungkin dia lupa ajal boleh datang bila-bila. Seterusnya untuk orang yang terlalu overconfident bahawa taubatnya pasti diterima. Mungkinlah angan-angan dia terlalu overconfident ni adalah mungkin daripada kaum Yahudi dan Nasrani yang amat yakin bahawa mereka akan masuk syurga. Seterusnya buku ni juga untuk orang yang hanya berpada dengan ilmu yang sedikit tentang taubat, sedangkan taubat itu mempunyai rukun, syarat, halangan dan pendorong yang kita semua perlu tahu. Seterusnya buku yang saya bawa hari ini, Kena Syurga Bukan Percuma. Buku ini sebenarnya adalah buku yang paling saya minati. Buku ini bersinopsis tentang Kai, atau nama sebenarnya ialah Kai Rafiq, iaitu pelajar tingkatan 5. Dia ialah seorang yang sangat nakal, iaitu boleh dikatakan seorang budak yang bermasalah, pelajar bermasalah di sekolah tersebut. Dan pada satu hari dia terjumpa seorang lelaki ketika dia sedang duduk di surau untuk tidur untuk ponteng kelas dia. Dan pada hari itu dia punya kehidupan berubah sedikit demi sedikit. Oleh itu Kai Rafiq ni walaupun dia diterima banyak cacian, banyak makian dan orang kata belakang dia terus berubah dengan bimbingan lelaki tersebut. Seterusnya buku yang ketiga saya bawa ialah Kena Syurga Bukan Percuma 2. Sama juga ia ialah karya Nazmi Fatim yang bermuka surat 330. Sinopsis buku ini ialah sambungan daripada buku Kena Syurga Bukan Percuma yang pertama. Sinopsis ini ialah latar masa yang dipilih dalam buku ini ialah ketika watak utama tersebut iaitu Kai Rafiq. Dia telah masuk ke universiti dan dia telah kehilangan insan yang dia paling sayang ketika dia sekolah menengah, dan dia digunakan seorang kawan di universiti yang boleh membimbing dia. Seterusnya tapi ada seseorang yang berdendam dengan dia yang membuatkan perkara-perkara buruk pada Kai Rafiq, dan dan perkara yang mustahil bagi dia ialah orang yang mati akan hidup kembali. Jadi ia menjadi salah satu tanda soal kepada Kai, apakah yang insan yang paling disayang hidup kembali ataupun
itu hanyalah kabar angin sahaja. Okey, baiklah Rokayah. Okey, antara 3 buah buku ini, yang manakah buku yang paling diminati oleh awak? Dan terangkan kenapa awak memilih buku tersebut. Buku yang paling saya minati ialah Kerana Syurga Bukan Percuma 1, iaitu buku ni saya paling minat kerana dia ialah tentang kehidupan watak utama dia, iaitu Khairul Rafiq, yang daripada senakal-nakal boleh menjadi orang yang baik. Itu buku ni mengisahkan tentang cara di kehidupan dia, cara dia belajar untuk menjadi baik daripada bimbingan seorang insan yang Allah datangkan kepada dia. Jadinya buku ni juga sesuai untuk saya yang masih belajar di sekolah menengah, kerana latar masa yang dipilih dalam buku ini ialah ketika watak utama tersebut, iaitu Khairul Rafiq, ialah pelajar sekolah menengah yang sangat nakal. Jadinya daripada buku ini saya boleh belajar yang dia memberi impak yang kuatlah kepada saya, kerana dia watak tersebut ialah pelajar sekolah menengah dan saya juga pelajar sekolah menengah. Jadinya saya boleh mengambil contoh daripada Khairul Rafiq ini. Baiklah. Okey, melalui pembacaan buku tersebut, apakah pengajaran yang kamu perolehi? Pengajaran yang saya boleh perolehi, yang pertama sekali ialah tetaplah ubah diri sendiri, walaupun kita tahu berubah tu bukan senang, dan walaupun ramai orang berkata buruk tentang diri kita, kita mestilah teruskan berubah dan jangan berputus asa. Terusnya kita juga janganlah terus mengalah dalam, tak kiralah dalam mengalah dalam pelajaran ataupun dalam mengubah diri sendiri terutamanya. Dalam cerita ini juga, buku ini juga mengisahkan tentang Khairul Rafiq hampir mengalah untuk mengubah dirinya sendiri, tetapi disebabkan insan yang datangi dia, yang Allah datangkan untuk dia, terus membimbing dia tanpa jemu, jadinya dia dapat semangat daripada selain daripada insan tersebut, dia juga dapat semangat daripada ibu bapanya dan abangnya sendiri. Baiklah. Okey, soalan yang seterusnya, adakah anda akan menyarankan rakan-rakan anda untuk membaca buku ini? Dan mengapakah buku ini sesuai untuk rakan-rakan anda? Saya akan menyarankan buku ini kepada rakan-rakan saya, kerana buku ini sesuai untuk kami yang pelajar-pelajar, kerana seperti yang kita tahu yang buku ini berlatar masakan pada sekolah menengah. Jadinya ia sangat dekat, contohnya dekat kepada kami, jadinya kami boleh mengambil ikhtibar, sebab kerana dia pun dalam buku cerita ini juga ada berkait juga dengan kami, iaitu pelajar sekolah menengah. Jadinya buku ni memang sangat sesuai untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Okey, soalan yang seterusnya, apakah watak yang paling digemari dalam buku ini? Dan terangkan kenapa anda memilih watak tersebut. Watak yang saya paling minati dalam buku ini ialah watak Abang Surau, iaitu pembimbing Khairul Rafiq, iaitu watak utama. Saya memilih dia sebagai karakter yang saya paling minati kerana Abang Surau ini ialah seorang lelaki yang tak pernah berputus asa dalam membimbing Khairul Rafiq, dan dia tak pernah menjemu menolong Khairul Rafiq walaupun apa sekalipun, dan dia juga menganggap Khairul Rafiq ini sebagai adiknya sendiri. Abang Surau ni juga ialah kawan baik kepada abang Khairul Rafiq, iaitu Aiman. Jadinya dia telah berjanji kepada Aiman bahawa dia akan menolong Khairul Rafiq ini. Jadinya Abang Surau ini ialah
watak yang sangat penting lah dalam cerita tersebut. Okay, kita sedia maklum bahawa setiap buku cerita pasti ada banyak watak. Okay, watak yang kedua yang kamu boleh ceritakan, apa watak tersebut? Watak tersebut iaitu watak utama sendiri cerita tersebut iaitu Kai Rafiq, atau nama ringkas dia ialah Kai. Saya paling minati Kai ini kerana Kai ialah dia lebih kurang sama dengan saya. Saya boleh relate. Saya boleh kaitkan Kai Rafiq dengan saya sebab saya juga nakal seperti Kai Rafiq. Jadinya saya faham apa yang Kai Rafiq alami ketika dia kata buruk oleh orang lain. Jadinya saya rasa bangga dengan Kai Rafiq dapat mengubah diri saya, dan saya harap saya dapat merubah diri saya seperti Kai Rafiq. Okey, soalan yang seterusnya. Okay. Melalui pembacaan buku ini, boleh anda terangkan peristiwa yang paling memberikan kesan kepada anda? Dalam buku ini, peristiwa paling mengesankan saya ialah ketika Kai Rafiq dia ada satu kemalangan yang terjadi di surau sekolah tersebut. Surau di sekolah tersebut telah terbakar, dan Kai Rafiq telah koma selama sebulan, dan dia juga dia patut bersyukurlah sebab dia dapat sedar selepas sebulan selepas dalam keadaan yang sangat kritikal ketika itu, dan nyawanya hampir hilang. Dan selain daripada itu, dalam kemalangan ini, Kai Rafiq juga telah kehilangan abang surau, iaitu orang yang sentiasa membimbing dia. Abang surau yang telah mati ketika dalam surau tersebut dia mati terbakar dalam surau tersebut. Okey, baiklah. Adakah buku ini memberi motivasi kepada anda? Buku ni memberi motivasi kepada saya. Buku ni memang sangatlah memberi motivasi kepada saya kerana saya dapat belajar daripada buku ini, dan saya dapat mengubah diri saya. Saya lebih semangat untuk mengubah diri saya ke arah yang baik. Okey, pada pandangan anda mengenai buku berbentuk fizikal dan buku digital, yang manakah menjadi pilihan anda untuk membaca? Di antara buku fizikal dan buku digital, saya lebih menggemari membaca buku dalam digital, sebab kerana buku dalam digital ini dia lebih mudah dibawa, sebab dia cumalah dia dalam telefon pintar, jadinya dia mudah dibawa ke mana-mana sahaja, dan juga senang untuk membaca di mana-mana sahaja. Okey, untuk soalan yang terakhir, apakah faedah membaca buku ini dalam konteks anda sebagai seorang pelajar? Faedah membaca buku ini dalam konteks pelajar ialah kita sebagai pelajar kita dapat kait dengan Kai Rafiq, iaitu seorang pelajar sekolah menengah juga. Jadinya kami dapat belajar daripada Kai Rafiq cara untuk mengubah diri. Selain itu, kami juga dapat semangat untuk terus mengubah diri kami, walaupun orang lain berkata belakang, walaupun ada dugaan-dugaan yang berlaku, tetapi kami sebagai pelajar akan terus harungi seperti Kai Rafiq. Baiklah, itu sahaja soalan hari ini. Terima kasih ya Rakaya. Sama-sama, Ego.